Lepas tanya Tok Guru dia ni, hukum jual CD cetak rapok kan. Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak rapok. Cik Guru kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Nah, tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa nak ceramah. Kita nakam Islam, marah ke orang BN pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia ke ha? Ke mana? Nah, duit tu kita untuk sumbangan. Boleh ada bahan, boleh ada jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnia yang dapat kita mulakan kuliah bulanan di sekitar Kota Baru ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al sababa ma qara'na min suratul Fatihah ila hadza sahibul munasab min jannatil khuldi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, inilah kitab yang dinamakan dengan Usyahul Afrah wa Isbahul Falah, karangan Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Daud Fatani, pada menyatakan rukun iman dan Islam dan beberapa hadis yang menengutikan orang yang meninggalkan sembahyang yang segala hukum bersuci dan istinja. Jadi kitab ni namanya kitab Usyah, terkenal lah kalau orang ngaji pondok lah, ngaji nado-nado kitab surah-surah ni. Kita tak nak nama kitab tu, kita nak isi dia. Semua kitab-kitab ulama ni bernilai belaka. Nampak? Harga mahal. Kitab ni dulu kita beli ngaji dulu RM1.50. RM1.50. Tapi tak beli tak ada lah. Walaupun RM1.50. Nak. Kalau kita nak cek rumah orang, nak cari kitab Usyah ni, nak balik 40 hotel rumah tak ada sutir kitab. Walaupun RM1.50. Maybe 45,000. Faham? 3-4 hotel dalam pagar. Nampak? Ini keadaan orang sekarang. Orang dulu, jangan main. Tok Guru kita cerita di Burma. Di Burma, dia masa zaman sekarang ni masih lagi zaman komunis. Dia tak benar ngajar kitab ni secara terang-terang gini. Dia tak ada agama. Jadi dia gali lubang, masuk dalam lubang, lepas tu tutup dengan daun ke atas, pasang pelita, nadah. Nampak? Nadah kitab. Dah lubang berapa orang boleh duduk Tok Guru, kelok itu duduk nak baca kitab. Gali lubang, masuk malang lah, masuk dalam lubang, tutup dengan daun ke atas, apa benda ni, nadah kitab. Mana susahnya. Tak,
Tapi jadi alim, jadi tok guru orang, ngaji dalam lubang itu. Kita dalam sejik tak mari setarang bahasa. Tak mari setarang. Tak dengar kapek dengan ekong tu ni bodohnya orang ni. Sebab tu Tuhan beri kepada kita ilmu qadar mana kita hargai dia. Nampak? Qadar mana kita hargai dia. Dah sebelah rumah orang ngajar dak hari. Ada kau? Bukan sini lah. Dekat Jepun. Sebelah rumah orang ngajar dak mari. Orang ke beruk orang ni. Sebab orang lain Tuhan wi belaka. Kita ni tak ada dulu tau. Tak ada zaman makdum, zaman tak ada lah. Tuhan beri nikmatul ijaz ada minal adam ilal wujud. Dulu tak ada, sekarang ada. Satu nikmat besar. Bukan ada saja Tuhan beri kesihatan. Mata melihat, telinga mendengar, tangan boleh mencapai, kaki boleh melangkah, nak benda lagi. Lidah boleh merasa. Gagah pula dia beri, nak kereta boleh kereta, nak motor boleh motor, nak seterung boleh seterung, nak bini boleh bini, nak anak brek tu be anak, nak kerja boleh kerja, nak pejabat, nak company, nak kedai boleh belaka. Orang ngajar tak pergi dengar, jahat sungguh kata. Mana tak reti bahasa, tak mengenang budi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kurang ajar tu. Orang ngajar. Dalam satu taman ada 400 buah rumah, buah kapi 20. 30 buah 100 Islam 300. Panggil ustaz main ngajar, 6 orang dengar. 6 orang dengar mari garik. 6 orang pula 3 tidur. 3 tidur, tinggal Tok Imam, Tok Bilal, dia kekek. Dah macam mana? Dah. Imam Syafi'i jalan kaki tu. Daripada Mekah ke Madinah. Kerana dengar ada Tok Guru Imam Malik ngajar linu. Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau kita naik bas Mekah Madinah 4 jam. Nampak? Laju tu highway dia molek 4 jam. Dah kalau jalan kaki. Bah Mekah dia tak macam bah ini 16 meter. Dia ini 140 bah mau laju. Nampak? 4 jam perjalanan. Allah, ratus batu. Nampak? Orang Yaman dengar Imam Hanafi ngajar di Baghdad jalan kaki. Tinggal kapal lamang. Tok Kenali jalan kaki pergi Terengganu. Nak temu dengan Abdul Rahman Limbong. Faham? Dengar kata ada orang aling di Terengganu, pergi. Syekh Idris Marbawi, pengarang kitab Baharul Mazi, jalan kaki dari Perak. Dengar khabar ada orang aling di Kelantan, Tok Kenali, zaman tu lah. Jalan kaki ikut laluan gajah. Nampak? Lalu ikut gajah, gajah lalu attack, dia lalu attack. Mana hutang lah. Nak mari temu orang aling. Kita dalam tamang, dalam kampung orang ngajar, dak hari. Tak hari. Bukan jalan kaki, ada kereta. 3-4 otis seorang Tuhan beri kereta. Hak dak muak dalam gareh, buluar pula 2 otis. Banyaknya nikmat. Tak hari. Padahal kalau dia tak mari, tak payah start kereta. Dia atas bukit sikit, dia jatuh handbrake. Undur lalu. Masuklah pagar sejik. Faham? Sudah ngajar suruh Tok Imam tolak. Tapi dah jenis umat tak reti bahasa, faham? Bahasa bapak pangang. Orang ngajar hak ilmu Allah Taala, Tuhan bayar dah dengan mata, dengan tangan, dengan kaki, dengan nemak, dengan anak, dengan bini, dengan piti, dengan harta, dengan pakak, dengan jawatan, dengan kedah, habis beri. Suruh mari dengar kejap, dak mari juga. Nampak? Tu tu. Itu bodoh ah. Bodoh dah tak ada ilmu agama, bodoh ah. Dia cerdik-cerdik ni akhirat. Bila kait dengan dunia. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kata hadis. Orang bijak tak kira kod dunia. Dia kira kod orang itu melihat dia ni jahil. Dia lihat dia ni banyak dosa. Dia lihat dia ni kurang. Maka dia perbetulkan keadaan diri dia.
dan dia pun mencari amalan atau sahang yang memberi keuntungan selepas dia mati. Itu orang cerdik. Walaupun pakak tinggi sekalipun, pengaruh jabatan, tapi orang ngajar agama mun dak mari dengar, mun bapak bodoh Walaupun DO bodoh. Tak ada kira siapa-siapa. Orang kata menteri bodoh. Dia gitu, agama dia gitu. Faham? Sebab umat ni tak lewat main-main tau. Dia boleh gurau tau. Kena katok selalu. Nak? Tak reti bahasa kan? Ada pula orang bang dia baru pergi cari kedai nak bahang mi goreng. Orang bang. Nak? Orang duduk tengah makan mi goreng. Orang bang nano sekali suak ni. Takut dok dah nak semayang. Dia orang bang tubik pergi cari mi goreng. Pengong tu. Nah, mari dengar. Dengar ni daripada kita gelak jadi cerah. Tak boh. Kalau rumah kita masuk rumah kita buat tu, dia ada api selalu ke gelak dulu? Gelak dulu baru pergi cari api. Pergi TMB masuk tu metak semua. Apa gaduh nak cerah? Dah gelak. Dah buat apa ni? Gelak ilmu tak boleh gaduh nak cerah. Nah. Karangan Al-Abdul Ghani. Yang ini hamba kepada Tuhan yang sangat kaya. Tuhan yang sangat kaya Allah Ta'ala, walaupun miskin lah ke. Abdul ni hamba lah, Ghani ni Tuhan lah yang kaya. Dah kita apa kedana. Nampak tak? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Allah kata wahai manusia, antumul fuqara. Allah dah kata anta, antum. Nampak? Jamak. Kamu semua. Tak kira siapa-siapa pun, daripada kutub utara sampai kutub selatan, fuqara, basak terai belaka. Yang kaya Allah Ta'ala. Dah, dia yang kaya. Maka kita hamba bagi Allah yang sangat kaya. Nak? Ni orang nak pergi rapat sejid, rapat surah takut. Padahal rapat sejid, rapat surah ni rapat dengan Allah. Rapat dengan Allah, rapat dengan orang kaya. Rapat dengan orang kaya senang tak kita? Senang lah. Mana tak boleh mikir gitu. Nak? Kalau pergi main sejid dah agak cetong. Kalau pergi main surah tak boleh projek. La ilaha illallah. Ni rumah Allah ni. Ada semayang jemaah, ada orang selawat, ada orang berzikir, ada orang ngajar. Tempat turun rahmat Allah. Nak? Siapa? Allah Al-Ghani yang kaya. Jadi rapat sejid, rapat dengan orang kaya. Rapat dengan orang kaya mudah kita boleh projek. Betul tak? Dah. Allah di dalam nawi kaya. Oh, tak tolak kita. Ahmad bin Ismail Daud Al-Fatani, orang tani itulah. Pada menyatakan rukun iman dan Islam. Dalam kitab ni dia nak cerita rukun iman dan Islam. Kitab ni nipis je. Kalau kita belajar sebulan sekali 13 tahun habis kot. Ni molek hak tukang baca habis dulu. Tak. Tapi tak kira habis tak habis. Tuhan tanya mu belajar tak? Tidak tanya mu belajar kitab apa? Mu belajar tak? Iza marartum bi riyalil jannah farta'u. Kalau mu lalu kok tamang-tamang syurga singgah. Qala rajulun ya Rasulullah, hey Rasulullah, tamang syurga mana pula atas dunia ni? Nabi jawab hilaku zikr. Tempat orang menyebut nama Allah, tempat orang menyebut ilmu Allah, hukum Allah. Tak? Nak cerita tentang rukun iman dan rukun Islam. Dah kitab lain cerita juga sama belaka. Cuma kitab ni nama ni, kitab ni nama ni. Nama tak penting. Nah, asal kita nak faham sudah. Apa itu iman, apa itu Islam. Zaman Nabi, zaman sahabat tak ada pakai kitab, pakai mulut je. Tak? Tak apalah pakai dengar saja, pakai tak ada kitab pun. Nah, bila kita mari hadir kepada kuliah-kuliah ilmu seperti ini, kita duduk dalam rahmat Allah. Ni duduk di rumah tengok TV. Nak tengok warta berita, sayang nak pergi dengar tengok warta berita.
Lebih pada Perdana Menteri tengok berita. Tak ada benda-benda apa. Tak. Akhirnya tua dalam keadaan jahil. Tua tanang-tanang lah kubur. Pas sekor-sekor rembah lah lubang. Nah, kalau seminggu ada kapung ada 3 orang mati. Berapa orang aling? Hak dalam 3 orang. Tak ada sekor. Dalam Kelantan ni boh maknanya sebulan ada 400 orang mati. Nah, dalam 400 berapa orang ulama? Ada bapak jahil lah ke? Papa sekor sumbat lah lubang. Kakak sekor sumbat lah lubang. Tak reti ke benda. Nah, dah mati dalam keadaan tidak membawa amal. Balik awal. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama dakhala al-bahra bila safinah atau kama qala." Siapa yang masuk dalam lubang kubur dalam keadaan tidak ada bekal, sama seperti terjun di dalam laut tidak ada pelapung. Kita erek mak kita yang tua dah, tok pun kita ajak sekali. Erek pak kita pula, toki pun ajak sekali. Apa orang ni buat pergi laut. Siapa tengah laut kita tolak tok kita biar jatuh dalam laut. Jangan pergi ke air hijau, air hijau tak dalam, air biru, hak tu bahaya. Ini bukan politik, ni cerita betul. Mu tanya orang ke laut tu, kalau air hijau dia tak dalam 25 depa le ke bawah. Kalau panggil air lain kapal, dia biru, 25 depa le ke atas. Kalau orang bahan ribut tengah laut, dia akan buat lari motor dia, bukan buat lari darat, buat lari ke air hijau je. Pasal air hijau tahu, tak bahaya. Betul tak? Tu pandai sangat. Awak pergi ke air biru dalam tu 300 kaki, tolak mak kita, tolak ayah, tolak toki, tolak tok. Dia pandai berenang? Tak pandai. Guana keadaan dia bila jatuh dalam laut. Nah, begitulah orang mati duduk dalam kubur. Al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat yang ada di dalam kubur seperti orang yang sedang lemah meminta tolong. Nah, dah. Senang wakar kata masuk kubur tak ada bekal. Titih bukan bekal. Tanah tinggal. Kereta tukar nama je biji. Gelang cabut. Gigi pelesu cabut. Keluar dalam awal-awal cabut dah. Dah bawa benda. Yang ketiga, nampak? Fa'amaluhu, iaitu amalnya. Yashabuhu hatta yub'asa yaumal qiyamah au kama qala. Amal kita bersama dengan kita sehingga dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Nah, itu bukan. Dah kalau jahil, ramai-ramai jahil, kekung bahan di kereta, mampu kerah. Dah mana bukan? Nak ngaji masa duduk belakang dia, tak boleh ngaji dah. Kakak seorang mati, nak bahan lemah jatuh. Kakak seorang darah tinggi. Kakak seorang cing mani. Kakak seorang batuk kering. Kalau sipang tu aling tak apa, sipang jahil. Nampak? Bola kotak, bola kayu kapal, bola pisang, sipang gali, sendang sobar 2 tin nak pisang, mau. Dadang 7 lakah mari, marrabbuka wa man nabiyyuka. Ha tahu? Nah, dah kalau dak dengar, kalau dak letak punggung kat orang ngajar, nak reti apa? Bahan kepada daripada muda sampai mampu. Nak cari harta. Nah, kereta dari sutir jadi 2, hak 2 jadi 3. Rumah daripada sewa beli sendiri, daripada stekak jadi 3 tekak. Hak ni tak ada. Habis cerita. Ilmu dunia jangan mengaji nu London, Australia, Moscow, Buenos Aires, University of South Mongolia. Hak tu tak salah. Mengaji apa atas langit ke-7 pun tak salah. Dalam masa yang sama mencuai daripada ilmu agama, mu tak faham hukum hakam agama mu sendiri, maka mu telah rugi dulu kini selamanya. Faham? Oh putih sikit. Sungguh nak bukan orang marah cari makan kedara. Mu nak nega-nega lah. Mu nak jual-jual lah. Mu nak jadi jutawan tak apa. PT dalam bank ada 8.7 bilion tak apa. Nampak? Tapi ada bekat akhirat.
Siapa masa semayang kena semayang. Siapa masa tutup aurat kena tutup aurat. Siapa masa orang ngajar kena mari dengar. Kalau tidak mau duduk dalam gelap kejahilan. Nah, duduk dalam gelap kejahilan tak ada apa-apa lalu. Orang jahil ni macam orang jalan dalam kampung tutup mata. Ambil kain hitam tutup mata suruh berlarilah kampung. Dalam 5 minit ni dawa jemur kain bang atas tekok. Baru duk rapok ke bawah. Gitulah keadaan saudara mara kita, kawan sahabat handai kita, kawan pejabat kita yang tidak ada ilmu agama. Baharambang sekali. Semayang pun tak betul, habis punah janang. Akidah lebih lagi. Bila kita tak faham. Nabi pun dia kata, pasal dia tak kenal tu adalah Nabi. Iman dan Islam, dua lagi nikmat yang sangat besar. Setelah nikmatul ijab Tuhan beri kita ni ada, diberi pula iman dan Islam. Apa kata kalau Tuhan lahirkan kita, ayah kita nama Karupili Mutusami, balik awal kita. Tiba-tiba kita lahir dalam keadaan Islam, tak mau terima kasih. Kalau lahir dalam keadaan Buddha, Kristian, Majusi, Komunis, MCA, MIC, balik awal kita. Penyembah berada, tiba-tiba Tuhan lahirkan kita Islam. Bayarlah terima kasih. Tanda kita berterima kasih. Orang panggil mengenang budi. Mengenang budi ni mari dengar belajar benda makna iman, benda makna Islam. Sebab iman Islam ni pemberian. Tiap-tiap yang diberi, dia boleh tarik balik. Tak kenal rukun iman, rukun Islam, kenal rukun negara. Dan beberapa hadis yang menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dia ada cerita juga hadis-hadis tentang orang yang meninggalkan sembahyang. Sembahyang ni adalah amalan yang paling penting sekali dalam amalan-amalan yang Allah fardukan pada kita. Dan dialah yang akan ditanya mula-mula sekali. Sebut dalam satu hadis, awaluma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salah. Perkara pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba di dalam lubang kubur, iaitu semayang dulu. Nampak? Semayang dulu tanya. Nombor 1. Dan kalau ada, kalau tak ada semayang berat. Dia tiang agama. Tak ada semayang, tak ada Islam, kerana dia rukun. Macam semayang ada 13 rukun. Kalau tak ada rakaat, orang tak lagi semayang. Sujud, rukun semayang. Tak ada sujud, bukan semayang. Walaupun baca Fatihah sedap daripada Syekh Basri, walaupun semayang Isya kita bahang surah Yasin rakaat pertama, tapi sujud tak ada, bukan semayang. Kerana tinggal satu rukun. Maka tak ada semayang dalam kehidupan seseorang, bukan Islam. Kerana Islam 5 rukun, salah satunya semayang. Tak ada serukun, bukan Islam. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada semayang baginya, maka tiada agama Islam baginya. Daguannya jadi Melayu saja. Nampak? Bapa panggil Melayu pasal tak semayang. Dia tukar di Jabat Dataran, bawa mic-up IC. Khabar ke dia, saya nak buang nama Islam. Bapa? Pasal saya tak semayang. Orang ngajar kata kalau tak semayang, tak boleh Islam, Melayu saja. Orang Jabat Dataran kata, kalau gitu aku Melayu juga. Ada pula. Jahat-jahat kita pun kalau semayang, Allah tengok kepada kita. Peropok kerja peropok, tapi hak semayang tengok semayang sama tak? Haji jawab. Peropok ni semayang 5 waktu tak tinggal. Peropok ni dah lah peropok, dah semayang pula. Sama tak? Tak sama. Orang yang mengerjakan semayang jangan main-main. Walau jahat sekalipun, tapi dia ada tiang agama. Bukan molek dia buat jahat tu, tapi dia masih ada asas Islam dalam diri. Tu kena jaga. Kita buat lagi masa gini rajin mayang, tak sibuk kan, bolak wak kali. Nak hari nikah pengantin. Dah juru solek mari, nak sanding lagi, nak duduk atas pelamin. Pukul 11 ni main sobek muka ni, mulut anak anjing. Bang, nak suruh merah, sini nak suruh hijau, sini nak suruh kuning. Panggil juru solek, dah 2 jam baru siap muka. Macam gatu Cina muka.
Nah, orang baroh dah takkan nak sapu mula ambil wudu. Nah, upah makeup saja 80 riyal dah ni. Nah, nak duduk atas pelami, dah bukan siap setengah jam sanding. Nang beseng baju. Nah, ngele-ngele baju Melayu teluk belanga. Batu teluk lipat. Macam-macam teluk tu bi. Nah, batu pakai sari je dia puang. Laki pakai yakling, kain putih, junjung meja, jual kacang. Pakaian Cina kak, dia Islam pakai Cheongsang. Nikah. Nah, pakai Cina. Baju cair merah Cina Cheongsang. Ikan kalau saya duk lepak tak ada. Oh. Dak masuk asar. Allahu akbar. Nah, ngating dalam hati kata Allah, aku dak mayang di leher. Syaitan berkata Allah, bukan sokma bah, sekali-sekala. Tu mainan kita tak? Dia agak kita sekali-sekala, dua kala. Lah hitam putih teru tak ada kala. Tak. Bukan sokma, sekali sokma hidup. Nah, kita pun tinggal satu waktu semayang. Kata sahabat, 6,000 tahun bakar dalam api neraka. Satu waktu dengan sengaja. Dalam mazhab Hambali, satu waktu tinggal kafir laknatullah. Nampak? Jumhur ulama lembut sikit. Tinggal semayang fasik dak kafir. Mazhab Hambali kafir. Man tarakas salata muta'ammida faqad kafara jihara, Nabi kata. Dipegang hadis tu. Siapa meninggalkan satu semayang dengan sengeleng, dah kalau nikah tu sengeleng nak tinggal. Sengeleng faqad kafara, bukan fakafara, faqad. Qad ni masuk di PM Madi. Orang ngaji kau tahulah. Mana taukid, sungguh bukan lawak, bukan gurau. Jadi kafir, bukan kafara saja. Jihara, terang-terang, atas darat kering dah kafir. Allah Rabbi. Nah, satu waktu. Muja ada kat jumhur ulama kata fasik. Neh. Orang bangsa dak mayang aku lahu. Nah, mari dalam hati pengantin dah orang beriman, dia ada ilham kau. Neh, syaitan selos lalu bukan sokmo sekali-sekala. Neh. Tu pengantin, mak dak mayang kau. Daripada pukul 11 tadi ni salang temu natu. Bakul bawang gini buat buah piti. Nah, siap 10, siap 10, siap 10. Ni oleh nak cing dak gi, cing lah kain. Dah sayang ni nak salang. Terima penatu punya pasal satu waktu semayang tinggal. Tak. Ayah luar dak mayang kau. Daripada pukul 12 duk salam duk jaga kat pagar takut orang tembak. Nah, ni dengan kelepel orang ngai, berapok pakai. Tak ada je pakai baju Melayu ni. Kocek nang dua atas belakang tambah. Bagi salang. Nah. Tak apalah tu. Dak semayang. Nah, galik dak semayang. Dak semayang bukan Islam, Melayu. Orang dulu kalau orang minta anak nak nikah, oh dia siasat. Main surah mana? Nadah sejik mana? Orang lagi siasat. Learning. Tak egal dah semayang. Undur gostang main sedih. Bege. Ada apa-apa. Nak. Kalau semayang, orang tak tengok learning. Nak, orang tengok harta. Ni zaman kita, zaman harta menjadi Tuhan. Pitih jadi Tuhan kan? Likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummati ad-dananir wad darahim. Nah, tiap-tiap umat ada tok pekong. Tok pekong umat kita ni pitihnya. Dua orang mari mitok anak dara. Belum asal seorang, lepas asal seorang. Hak belum asal orang main surah, orang main sejik. Tapi pakai motor ndakak je. Tengah hari dia kabar tang ni dua orang nak mari tengok mu. Neh, mu pilih lah mana-mana. Nah, anak dia kata mak tengok kan kita tak pandai, mak pilih lah, mak kenang kita kenang. Belum asal rum mari kepeh bunyi. Orang dah kat buruk. Tokak tak ada sandal di batang pisang gitu. Orang surat. Kita dua teh gulung duk laraga. Faham? Kai serbang sakut dia anda. Orang juru sangat. Nah, habis kapung dah kita. Berakhir semayang jemaah. Orang terakhir tu bangun dah mandi nak pergi semayang. Nah, juru sangat. Tapi dak rok cetong. Tokak tak ada sandal biar tangga gitu betul sikap. Nah, kosing boleh akak kosing. Naik atau mak dia teng beranan nak jadi natu aku. Nak tokak ada pitih nak beli nak jadi natu aku. Walau berjuruh sekalipun payah.
Pasal apa? Nampak dah miskin. Pasal pula mari masjid. Hak boleh tubik kepala kok cermin atas ha. Sang ruh. Ha. Mak yang masjid. Tak nampak dah hak tadi tu. Itulah hak tadi pula orang dakak tu sudah turun daripada rumah, start tu cabut Ezo. Ha. Khapung tembok tu dia jatuh Ezo. Nah, siapa lalu masjid. Jadi balik pegang Ezo gitu tadi. Masjid pula siapa seorang lagi pakai kuk, pakai ta. Nah, Allahu Rabbi. Gamuk-gamuk mak dia nak ambil hak ni waktu tu. Aci jawab dengan jujur dan ikhlas. Orang lain ni ambil hak ni. Pasal belum asal. Hak lepas asal lah, tak sawak lebar dah. Nampak tak? Gitulah lumrah hidup manusia sekarang ini. Kebendaan semata-mata. Tak? Orang dulu girisik main surah mana, tahu dah. Kita wik keputusan sebulan kita keputusan Kita wik keputusan kita nak setuju selalu nak. Kita tanya orang surah mana orang ni budak ni main. Nak orang kata surah ni ada mau sini. Kita tengok, ya sungguh, ya. Nak siasat, risik, puas hati orang semayang 5 waktu baru buat natu. Ni tak semayang, haram buat natu walaupun sah nikah. Imam Ghazali kata siapa ambil orang yang tidak semayang buat menatunya, maka dia telah berdosa besar kerana sama dengan hukum memutuskan silaturahim. Kerana anak perempuan adalah amanah. Haram kita beri kepada orang fasik yang tidak tunduk kepada Allah. Orang yang tak mau tunduk sujud kepada Allah lebih jahat daripada iblis, kerana iblis sujud kepada Allah. Iblis hanya tak mau hormat kepada Nabi Adam. Kalau Tuhan suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Dak ekas sikit. Iblis cuma tak mau tunduk pada Adam. Orang tak semayang tak mau tunduk kepada Allah, jahat pada setan. Betul tak? Ada. Iblis-iblis pun berderu rawat natu. Boleh ada. Nak nolak jadi wakil rakyat iblis. Tak semayang? Nak jadi ketua pejabat. Sayyidina Ali kata orang tak semayang jangan ambil kerja dengan kita. Tak boleh. Kalau tahu ada semayang, staf kita tak semayang, suruh semayang. Tak semayang, pecat. Itu baru ya tanda kita cinta kepada Allah. Maka orang yang tak suka tunduk pada Allah, aku musuh orang ni. Baru comel kita. Nak ni orang piti kita, baru kita cinta kepada dia. Baru kita baik, baru kita malu mata. Nak tak ada kira siapa-siapa pun kalau dah tak mau tunduk kepada Allah, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum al-ayah, Tuhan kata sekali bapakmu atau anakmu, mereka adalah musuh kita kerana tak mau tunduk kepada Allah. Nah, dan segala hukum bersuci dan istinja dan mengambil wuduk. Dia kata terang pula dalam kitab ni bab bersuci. Nabi sebut dalam hadis yang selalu terdengar, at-taharatu nisful iman. Bersuci ni sebahagian daripada keimanan kita kepada Allah. Dia berkait dengan kehidupan di akhirat. Tak ada taharah, tak ada semayang, tak ada taharah, punah jahanam habis haji kita. Satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat, lalu kot 2 buah kubur. Nabi pun berkata, setelah Nabi dengar, Nabi berkata, innahuma yu'azzaban. Kedua mayat dalam kubur ini sedang kena katok, sedang kena godang, sedang kena azab. Ma yu'azzaban min kabir. Dia ni bukan kena azab dengan sebab perkara yang besar sangat. Bukan sebab ropok bank, bukan sebab rogo anak orang lah kapung, bukan sebab bunuh orang. Amma ahaduhuma, salah satu mayat yang kena katok sekarang ini, la yastanzihu anil baul au kama qala, maknanya tidak bersuci dengan cara yang menurut syarak. Najis kena di seluar, najis kena di kain, najis neleh keting, najis ada pada kemaluan, basuh berak tak cuci. Nampak? Maka dengan sebab taharah dia kena azab dalam kubur. Jangan main bab taharah. Yang aja bab taharah je, bab rendah kepala otak pun rendah. Tak ada benda hak datang daripada Nabi ajar rendah, tak ada.
Taharah ni Nabi kabar buih mulut-mulut. Ana ada rendah hak Rasulullah. Hak rendah ni. Hak manusia cakap tu baru rendah. Hak pemimpin cakap tu, hak menteri kabar, hak raja kabar tu baru barang rendah. Faham? Hak kita cakap kedai kopi tu barang rendah. Hak Nabi tak ada rendah. Walaupun dia kabar benda kek sekalipun bak sugi, bak kepik kuku, faham? Tak ada rendah kerana datang daripada Nabi kekasih Allah yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan sebab tak bersuci dengan betul, maka kena azab di dalam kubur. Dagib jabat, kerja jabat, yang heran tu tak boleh bawa kain pelekat kerja opis. Bodoh sungguh. Dah kita kerja jabat, masuk pagi pukul 9, 5 masuk pukul 8, balik pukul 4. Tengah hari kan ada semayang, kalau tak balik dah tak boleh bawa kain pelekat saya comel 3 hari awak alik sekali basuh, 3 hari awak alik sekali, tak boleh. Yang bahang seluar tu sama apa? Kalau suci tak apalah. Alah kuliah lah, boleh tahan kira. Dah kalau kena air kecing dah, tadi 3 kali kecing dah, bahang kayu kamak tapping. Nak air kecing kena di seluar dalam, air kecing kena di seluar. Lepas tu lah awak mayang juga. Balik awal. Ni seluar kita kena air kecing sini. Kalau kita air kecing biasa, kalau kita kecing pakai luar, kena kat ni. Saya jawab, kat lutut, kat punggung, kat apa? Biasa kena kat ni air kecing. Kalau kita pakai luar. Kena depan ni ada. Depan ni basuh depan ni saja. Mana ada ulama kata kena basuh sebelah luar. Basuh sebelah luar ni bila kita tak tahu kat mana kena air kecing. Tapi memang kena. Wajib basuh sebelah luar. Tapi kalau kita jenis hak kecing tak mau kena depan, nak sembahyang sekarang, seluar tu kita basuh lah. Dia tak nak basuh kan ni ustaz pakai gini nak dolok kan ni nak basuh. Bodoh sangat, buka lah seluar. Takkan tu nak kabar kau. Nah, dia kata payuh nak jolok di sini. Memang dah mu pakai. Mu nak akak gitu, sakuk ni burung mu. Balik awal. Buang seluar, pecah itu. Masuklah tandas, jangan buang seluar. Buang dalam tandas ha. Kunci pintu, telanjang lah faham tak? Akak seluar ni pahit. Nah, seluar kita jiruh gitu. Jangan jiruh atas luar kita berkubang habis ha. Kat mana kena? Ni kat zik, sini. Bukan bru kena. Ramah biar turun tu, dia panggil membasuh. Habis dah tu air lalu sekali. Soh di sisi syarab. Nampak lagi? Tu berah genji-genji semayang. Dah nampak basuh sikit, nak buat guana. Senang je. Nak basuh gitu, nak kena kabar kok berat nenang. Nak. Dak faham. Dah berhenti dengan alam masih nak kecing. Macam kobo. Dah lah kecing belah cacang. Nak, tengok orang dok. Jangan kita umat Rasulullah tak? Comel kat sikit. Ada tempat kau boleh kecing diri. Nah, pasal kotor. Dalam hadis 2 kali Nabi kecing diri. Nampak? 2 kali dalam sejarah hidup Nabi kecing diri. Ini sebut dalam hadis. Tapi ada uzur. Kali pertama sahabat kata Nabi sakit bawah pelipak. Dia boleh duduk. Kecing diri. Kali yang kedua pada tempat pembuangan sampah. Kalau duduk kena jubah sampah kotor, maka berdiri. Itu tak apa lah. Kita sendiri sama. Ayah haji. Berat nandang. Macam kambing. Tak ada. Nah, kadang-kadang kita masuk tandas di hotel ke apa ke shopping komplek, dia ada juga. Tak ada jambang penuh belaka dia ada makuk kecing. Makuk kecing tu ditinggi. Tu tak apa, darurah uzur tu. Faham tak? Jangan naik pula duduk atas makuk tu. Faham tak? Dia kira nak amal sunnah bodoh rapok ke bawah lagi. Nah, tu tak apa, belah cacang nak buat guana. Dah tak ada tempat. Dah. Gak kecing gitu gak dak basuh. Nak pakai genji gitu, genji. Pakai tutup. Dah tutup gabang lohor sekarang mayang. Nak mayang kena seluar. La yastanzihu anil bauli. Kena je seluar, buat semayang dak sah. Kena azab dalam kubur. Sikit je mainan dia. Buat biar juguh molek nah. Nak. Mu nak pakai seluar pakai, bukan haram pakai seluar. Nah, dak haram. Ada orang kata haram pakai seluar pasal dia pakai awak kapi. Tak betul. Nah, dak haram. Kalau haram pakai dah seluar dalam.
Dia cipta. Keluar dalam tu pada 1867 dicipta oleh orang putih. Faham tak? Belum ada tu tak ada luar dalam. Dah tu kita pakai luar dalam. Syekh akal. Dah? Kau dah pakai naknya ke dia? Nah, tak apa, tidak boleh pakai tu niat menyombongkan diri, niat meniru orang kafir hingga menampakkan aurat. Ketak kelemak budak puang ni pakai seluar apa ketak baru haram. Kalau seluar tu besar walaupun orang puang tak haram lagi. Tapi kalau jubah ketak macam ni, pesen baru, busana muslim dah nama, tapi jubah dia stres ketak, nampak punggung, nampak dada, haram. Haram walaupun nama jubah, haram bukan atas nama, haram atas sifat. Dua perkara yang menutup aurat. Pertama, tak nampak warna kulit. Kedua, tak membentuk akan tubuh berjisim. Ni taharah ni penting. Dan mengambil wudu, dia nak ajar. Bak ramah sangat tak reti ambil wudu. Dengan was-was air ni ulama kata niat serta dengan basuh muka. Niat ni qasdu syai'in muqtarinang bi fi'li. Kita qasad mengerjakan suatu hal keadaannya serta dengan buat. Ini sisi mazhab Syafi'i. Serta dengan buat ni bukan serta. Faham? Kita ambil air basuhlah muka. Bila air telah mengena muka, kita niat mengambil wudu. Tu maksudnya. Bukan seretak ni pada saat yang sama bermula niat dengan siapa air. Itu jadi payah. Salah faham ngaji. Faham? Ambil air tu biar kena muka dulu. Biar kena di muka. Ambil air kena dulu. Katakan pukul 7 kena muka, 7 1 saat niat. Itu maksud dia. Jangan basuh muka dulu, lepas tu basuh niat. Itu baru tak betul. Dia ingat nak suruh sama. Dia akak saja. Dah nak sama kan ni, syaitan kata, tengok air kena dulu bawah, niat ke dia. Buat mula kau saja kena. Hak tu lepas lemah-lemah diri. Tak faham. Orang ngajak mau dengar molek. Orang kata jangan niat dulu. Ambil wuduk buh ke dia baru kena. Kena. Kalau buka payung hujan kau, tak ada muka. Kena dah, kena dah niat. Niat mengambil wuduk. Tu maksud dia muqtarinang. Nampak? Bukan muqtarinang fi sa'atin. Pada satu saat yang mustawi yang sama, bukan. Nampak? Hok jirun bergerak nenang. Gak setan kata dulu ni semula. Kita pun semula. Air dulu semula pula. Orang tayak awal dia dak habis kalau tebung macam orang bodoh. Ni semua bid'atun khabisatun. Bid'ah yang keji. Nampak? Kerana mengulang-ulang ambil wuduk kerana diperdayakan oleh syaitan.